Definisi keselamatan. Kepelbagaian sebuah negara majmuk mestilah membawa kepada keselamatan yang harmoni dalam sebuah negara. Jika tiada elemen keselamatan, maka negara bakal berdepan dengan masalah diskriminasi masyarakat seperti gender, ekonomi dan juga kewarganegaraan. Daripada sudut Islam, manusia diberikan penghormatan yang sangat tinggi dan dimuliakan tanpa mengira bangsa, darjat dan keturunan. Menurut ilmuwan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, hak asasi manusia merangkumi kepada kebebasan dalam segala bentuk mendatangkan manfaat kepada manusia sejagat. Islam juga memberikan suatu sistem yang amat mulia dan bersifat hakiki dalam membentuk kerangka hak asasi manusia demi peradaban manusia berdasarkan bimbingan ilahi agar negara dapat mewujudkan kerajaan yang adil dan saksama. Berdasarkan sudut falsafah barat pula, isu ini sudah menjadi topik hangat pada zaman Yunani lagi, yang mana tokoh terkemuka dunia seperti Aristotle yang berpendapat kita harus menjaga kepentingan orang lain agar tidak ada yang mengambil kesempatan ke atasnya dengan menerapkan prinsip keadilan. Menurut Plato pula, negara yang adil seharusnya mempunyai keadilan yang menjaga kebajikan rakyat dengan menerapkan semangat individual berintegriti dalam melakukan pekerjaan. Namun begitu, terdapat juga aliran baharu yang dilihat mengongkong hak kebebasan dan kebajikan kepada individu maupun masyarakat daripada kumpulan agama Kristian khususnya yang tidak mementingkan hak kebebasan ataupun keselamatan dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep kesamarataan dalam perlembagaan. Konsep ini menegaskan bahawa semua individu berhak untuk mendapat perlindungan dengan tidak boleh mengamalkan diskriminasi terhadap kaum, keturunan, jantina, tempat lahir maupun warna kulit individu. Oleh kerana masalah ekonomi, politik serta sosial yang wujud, konsep ini semakin tidak diterima oleh masyarakat. Maka telah wujudnya diskriminasi perlindungan yang bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan dan membantu pemerintah untuk membaiki kedudukan sosial rakyat dari pelbagai aspek termasuklah sosial, kebudayaan dan ekonomi masyarakat. Tanpa diskriminasi perlindungan ini, sukar bagi masyarakat mundur untuk terus keluar daripada kemiskinan ataupun kesempitan hidup. Akan tetapi, perlindungan ini adalah berdasarkan undang-undang tanpa menafikan hak mana-mana golongan. Dan perlindungan ini juga adalah bertujuan untuk membaik pulih sistem politik negara yang terdiri dari pelbagai kaum. Seterusnya, untuk mengawal daripada berlakunya rusuhan seperti 13 Mei 1969. Hak terhadap layanan sama rata di sisi undang-undang merupakan perkara 8 di dalam Perlembagaan Malaysia. Setiap orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak perlindungan yang sama. Antara kepentingan kesamarataan atau adil di Malaysia ialah masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Undang-undang yang adil dan seksama dapat mewujudkan kesejahteraan dan aman kerana semua pihak adalah sama di sisi undang-undang. Contohnya, seseorang yang melakukan jenayah mestilah dihukum di atas perbuatan yang dilakukan dan bersikap adil agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Seterusnya, mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat. Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan tidak boleh didiskriminasikan hanya berdasarkan agama, bangsa dan negara. Di samping itu, keberlangsungan hidup rakyat terjaga dengan baik. Contohnya, golongan orang kurang upaya OKU juga mestilah dapat menikmati hak dan peluang yang sama dari segi pengangkutan awam dan pendidikan. Selepas itu, keharmonian terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia jika hak layanan sama rata tidak kira kaum atau bangsa dipraktikkan di Malaysia. Akhir sekali, pemimpin yang bersikap adil akan melahirkan negara yang makmur dan sejahtera. Seterusnya, kita beralih kepada isu berkaitan kesamarataan rakyat di Malaysia. Dalam pada kita membincangkan tentang isu ini, sudah pastinya isu yang sering dikupas adalah mengenai agama. Jadi antara contoh isu sensitif kesamarataan rakyat di Malaysia mengenai agama adalah tentang penggunaan kalimah Allah SWT. Isu ini telah bermula pada tahun 2009 di mana seorang paderi Roman Katolik Kuala Lumpur telah
membuat permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur agar pihak gereja dibenarkan menggunakan kalimah Allah. Beliau telah menjadikan hak sama rata antara rakyat ini seperti yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Negara sebagai justifikasi beliau untuk menggunakan kalimah Allah. Jadi isu ini akhirnya telah selesai pada 10 Mac 2021 di mana pihak gereja dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah tetapi hanya untuk tujuan pendidikan sahaja. Selain benda agama, terdapat juga isu seperti penggunaan bahasa dan mengenai ketuanan Melayu. Isu penggunaan bahasa kita dapat lihat pada pilihan raya negeri ke-12 di negeri Sarawak di mana terdapat beberapa ahli kumpulan politik yang telah menampal tulisan Mandarin di beberapa buah papan tanda di jalan raya. Hal ini dengan jelas telah melanggar Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Selain daripada itu, Persekutuan Sekolah Cina Malaysia telah menghantar memorandum agar tulisan Jawi dihapuskan daripada pendidikan di Malaysia. Hal ini dengan jelas telah melanggar perkara 152 di dalam perlembagaan di mana tulisan Jawi merupakan sebahagian daripada bahasa Melayu. Isu mengenai ketuanan Melayu pula muncul apabila terdapat wakil rakyat yang menyamakan hak keistimewaan orang Melayu dengan white supremacy yang berlaku di Amerika Syarikat. Implikasi terhadap ketidakadilan layanan sama rata terhadap pelbagai kaum di Malaysia merupakan sesuatu aspek yang perlu dititik beratkan. Hal ini kerana ia dapat mewujudkan diskriminasi di kalangan masyarakat yang berbilang kaum yang sukar untuk dihapuskan. Hal ini dapat dilihat di negara kita apabila terdapat beberapa kaum yang diskriminasi terhadap kaum yang lain. Sebagai contohnya, pada masa kini kebanyakannya isu kaum maupun warna kulit menjadi aspek utama dalam sesuatu keputusan seperti pengambilan pekerja, perniagaan dan sebagainya. Hal ini telah memberikan impak yang menjurus kepada ketidakseimbangan ekonomi dan sesuatu bidang itu telah dimanipulasi oleh sesuatu kaum yang bukannya secara menyeluruh. Seterusnya, negara akan mudah dicacah berpunca daripada kelemahan sistem pemerintahan dan kelemahan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Keadilan dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Namun begitu, jika ketidakadilan terjadi, ia dapat menimbulkan rasa tidak puas hati antara sesama kaum yang boleh menimbulkan perbalahan. Hal ini boleh menjurus kepada pihak luar yang akan mengambil kesempatan dengan memulakan perampasan kuasa dengan menjajah negara kita. Selanjutnya, integriti negara akan tercalar dan dipandang serong oleh negara lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum yang berbilang bangsa. Jika tiada ketidakadilan antara rakyat, permusuhan, perbalahan maupun aktiviti rasuah akan terjadi dan melanggar integriti dan memberikan imej yang buruk kepada negara. Sejurusnya, kegiatan ekonomi negara akan terjejas. Jika negara kita tidak memberi layanan sama rata terhadap rakyat, sudah pasti rasa tidak puas hati akan timbul dan rusuhan akan terjadi. Perkara ini akan mengganggu sistem ekonomi negara kita seperti dari sektor pelancongan kerana aktiviti pelancongan merupakan sumber pendapatan negara kita. Kesan daripada ini, negara akan sukar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Perlembagaan Malaysia ialah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan undang-undang bertulis yang berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1967. Ia adalah bentuk kesamarataan yang terdapat dalam aspek agama, bangsa, keturunan, jantina untuk mengelakkan diskriminasi antara kaum. Dua aspek kesamarataan dari perspektif Islam dan juga perspektif Barat. Melalui perkara 8 dalam Perlembagaan Malaysia, ia bakal mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni, mengelakkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap rakyat, seterusnya menghasilkan rakyat yang hidup aman dan harmoni.
Secara keseluruhannya, implikasi terhadap ketidakadilan layanan sama rata di Malaysia bakal memberi imej buruk kepada negara dan memberi rakyat kepeluang untuk dijajah faktor luar dari segi pemikiran. Justru cadangan yang dapat diketengahkan ialah mengambil setiap isu dengan bersederhana dan tidak terlalu menunding jari terhadap sesuatu kaum di Malaysia.